Selamat sejahtera dan salam perpaduan kepada doktor dan juga rakan-rakan yang lain. Hari ini saya wakil daripada kumpulan kami akan membentangkan pembentangan latihan HMT 413. Yang diberikan soalan, huraikan susun atur kulit buku ini. Dalam huraian tersebut anda perlu membincangkan elemen tipografi, hubungan antara perkataan dan imej, nilai maklumat yang diberikan dalam kulit buku ini dan komponen yang menonjol dalam kulit buku ini. Kami merupakan ahli kumpulan dari tutorial Selasa hingga 8 hingga 9 malam, iaitu saya sendiri Kartik Raj Raja Manikam dengan bernombor matrik 143494, Muhammad Afizuddin bin Muhammad Syukri, Nurin Syaukin binti Muhammad Syukri dan Nurul Amira Izzati binti Muhammad Azmi. Baik, yang pertama, tipografi. Elemen yang pertama, pemilihan font tajuk ranah perkataan. Pemilihan font besar, tebal, berwarna hitam dan tulisan berangkai bagi perkataan ranah. Tujuannya ialah untuk menarik tumpuan utama pembaca apabila mengimbas buku tersebut kerana font yang digunakan adalah lain daripada yang lain. Penggunaan tipografi ranah tersebut juga bertujuan menyampaikan dan berkongsi maklumat utama kepada pembaca berkenaan ruang lingkup sesuatu perkataan yang boleh digunakan secara meluas dalam berbagai bidang. Pemilihan font bagi perkataan dan nama penulis pula menggunakan font serif dengan huruf besar bagi setiap huruf serta pemilihan warna hitam. Tujuannya ialah untuk memberi penegasan kepada pembaca bagi mengetahui fokus utama maklumat buku tersebut. Elemen yang kedua ialah pemilihan font subtopik. Pemilihan font impact bersaiz sederhana dan berhuruf besar kesemuanya bagi subtopik leksikologi, onomatopia, hiponim, neologism, leksigrafi, sinonim, antonim, kata pinjaman dan leksikon. Terdapat dua pemilihan warna kata bagi perkataan-perkataan ini, iaitu hitam dan putih bergantung kepada warna corak dialek di belakangnya. Pemilihan warna yang berlainan adalah bertujuan untuk menggambarkan variasi yang terdapat dalam ranah perkataan. Penggunaan warna yang bervariasi ini iaitu hijau, jingga, kuning, ungu, merah jambu, perang tua juga bertujuan menimbulkan keharmonian dan menimbulkan perbezaan isu. Yang seterusnya adalah nilai maklumat. Pemilihan perkataan ranah yang unik menjadi tarikan kepada pembaca untuk mengetahui maklumat selanjutnya berkenaan kandungan perkataan tersebut. Perkataan ranah menggambarkan kekreatifan penulis dalam pemilihan perkataan yang lain daripada yang lain. Unsur perkataan iaitu leksikologi, onomatopia, neologism, antonim, leksikografi, kata pinjaman, hiponim, sinonim, leksikon. Antonim, hiponim dan sinonim merupakan aspek perpendarahan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Leksikologi merujuk kepada pengkajian mengenai leksikon. Pembaca berpendapat bahawa buku ranah perkataan ini akan membicarakan dan menjelaskan mengenai ruang lingkup aspek perbendarahan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu serta pelbagai pandangan daripada ahli sarjana mengenai pengkajian mengenai leksikon. Corak dialog bertujuan menggambarkan pandangan serta pengkajian yang dilakukan oleh para sarjana mengenai aspek tersebut. Dan yang ketiga adalah komponen yang menonjol. Perkataan ranah merupakan komponen paling menonjol kerana pemilihan perkataan oleh pengarang yang lain daripada yang lain. Perkataan ini juga jarang digunakan pada masa kini membuatkan tajuk buku ini unik dan istimewa. Tambahan pula pada masa ini tidak ramai pembaca tahu akan maksud perkataan tersebut lalu menimbulkan persoalan dan perasaan ingin tahu berkenaan maklumat yang disampaikan dengan lebih lanjut. Komponen seterusnya ialah daripada aspek pemilihan warna corak dialog yang pelbagai. Pemilihan warna yang kontra ini lazimnya dapat menarik perhatian pembaca untuk membelik buku tersebut. Bukan itu sahaja, pemilihan warna ini juga menggambarkan tujuan penulis dalam menyampaikan kepelbagaian perbendarahan kata. Seterusnya, komponen corak dialog yang pelbagai bentuk, iaitu desain, antaranya bentuk awan, bulat, petak dan sebagainya, menunjukkan kepelbagaian pandangan sarjana yang membincangkan perbendarahan kata tersebut. Komponen berikutnya ialah latar belakang yang cerah berwarna putih bertujuan menonjolkan tajuk buku, penulis dan cabang-cabang perbincangannya supaya memudahkan pembaca membaca tulisan pada kulit buku dengan jelas. Sekian, terima kasih.